Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi tengah hari 28 Januari 2021 bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita dimulakan dengan laporan COVID-19. Terdapat 10 kluster pandemik itu yang masih aktif di Sarawak setakat ini, termasuk 2 kluster baharu iaitu kluster Indah Riang di Kuching dan kluster Berdayan Serian. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, antara kluster lain yang masih aktif ialah kluster Rakut, kluster Jelita dan kluster Bahsayap di Miri, kluster Pasai di Sibu, kluster Mador di Meradong, kluster Bukit Sekubung di Sebauh serta kluster Keranji Tabuan dan kluster Stutong di Kuching. Menurutnya, kluster Pasai mencatat jumlah kes positif COVID-19 tertinggi setakat ini. Kluster Pasai ini cukup hebat. Penambahan 45 kes pada hari ini, jumlah kes 1,630. Sejumlah 17,550 individu telah disaring, di mana 14,530 negatif dan 1,390 masih menunggu keputusan mahkamah. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 Sarawak pada Rabu, Datuk Amar Douglas memberitahu sehingga kini sebanyak 143 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge, menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 2,101 orang. Terdahulu, Datuk Amar Douglas menjelaskan kerajaan Sarawak menumpukan usaha terbaik untuk mengekalkan 11 lagi daerah yang masih berstatus hijau dari jangkitan COVID-19. Malah beliau yakin usaha itu dapat dilakukan jika masyarakat memberi kerjasama untuk memerangi dan mengekang pandemik itu. Bercakap menerusi aplikasi Zoom semasa taklimat Kepolisan Komuniti Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK kawasan Dun Bukit Saban pada Rabu, beliau menambah penularan pandemik itu dalam komuniti di lebih 150 buah rumah panjang, memberi signal jelas kepada masyarakat untuk sentiasa berjaga-jaga dan mematuhi garis panduan. Katanya Pusat Khidmat Dun Bukit Saban akan membekalkan pengimbas suhu kepada setiap rumah panjang dan kampung di seluruh kawasan Dun Bukit Saban dalam masa terdekat. Beliau juga sekali lagi mengingatkan tuan rumah untuk memastikan tiada aktiviti berkumpul, menguatkuasakan larangan masuk untuk orang luar, saling menasihati untuk kurangkan pergerakan yang tidak perlu dan maklumkan pihak pejabat kesihatan sekiranya ada individu bergejala. Selanjutnya di Sri Aman dengan penduduk kampung Sungai Tanduk Si Batu Lintang Undup kini memiliki kemudahan Dewan Serbaguna berwajah baru apabila bangunan tersebut siap dinaik taraf. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Francis Harden Hollis berkata, projek di bawah Majlis Daerah Sri Aman MDSA itu dilaksanakan dengan kos sebanyak RM50,000. Menurutnya, projek tersebut diharap dapat memberi manfaat kepada penduduk kampung untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Bercakap ketika ditemui semasa melawat projek menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Sungai Tanduk Si Batu Lintang di Sri Aman pada Selasa, beliau berharap Dewan tersebut boleh dimanfaatkan secara bersama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang itu menambah pembinaan Dewan dengan pelbagai kemudahan itu adalah hadiah kepada penduduk yang selama ini menyokong kerajaan negeri. Di Dun Batu Kitang pula, program penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS terbukti banyak membantu golongan kurang berkemampuan di negeri ini untuk memiliki kediaman yang selesa dan selamat. Adun Batu Kitang Loker Chiang berkata, golongan sasaran di konstituensi berkenaan juga tidak ketinggalan dibantu kerajaan negeri menerusi PPRMS. Terbaharu katanya, kerajaan negeri telah membantu membaiki atap dan dinding rumah milik sebuah keluarga yang kurang mampu di Lorong 5 Jalan Chong Nam. Semasa majlis penyerahan rumah PPRMS di Batu Kitang pada Selasa, beliau memberitahu projek tersebut telah dilaksanakan bermula 30 November lepas dan siap pada 7 Disember 2020 dengan kos projek sebanyak RM15,000. Manakala di Daro, kerjasama dan persefahaman yang baik antara wakil rakyat, parlimen dan ADUN telah melancarkan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP di daerah itu. Adun Daro Syafi'i Ahmad menegaskan setiap rancangan projek perlu diteliti bagi mengelakkan pertindihan dan demi kesinambungan projek dan kesejahteraan rakyat. Jelasnya untuk RTP 2021 di Dun Daro sehingga kini terdapat 24 buah projek telah dikenal pasti, manakala 12 projek di bawah pelaksanaan Ahli Parlimen Igan. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan RTP 2020 dan 2021 bagi Dun Daro dan Parlimen Igan di Pejabat Daerah Daro pada Selasa.
Mesyuarat yang turut dihadiri Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi itu bagi menyelaras pelaksanaan RTP bagi Dun Daro dan Parlimen Igan di bawah pentadbiran daerah Daro. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sedikit pesanan dari petugas barisan hadapan yang menjalankan proses sanitasi di kawasan Longsan. Salam UKAS. Melok Hamin, kita jaga kita. Menang lemukok mawa ka lucek-lucek. Stay safe. Di rumah, andang rega-rega. Linik kami nan bandala alit kawang.